Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Wazna Fakrin Osman dalam berita dunia yang disiarkan langsung dari Radio Televisyen Brunei Bandar Seri Begawan. Berita utama dunia hari ini. Presiden Turki menggesa penduduk beri sokongan kepada kerajaan susulan percubaan rampasan kuasa. China menggesa bagi kerjasama Asia Eropah semasa sidang kemuncak mesyuarat ASEAN. Tentera Turki mendakwa ia telah merampas kuasa penuh negara itu dan Presiden negara itu Recep Tayyip Erdogan membuat tindak balas dengan menggesa penduduk negara itu untuk membuat perarakan di jalan-jalan raya sebagai tanda sokongan kepada kerajaan. Ketua kaki tangan tentera antara mereka menjadi tebusan di ibu pejabat tentera di Ankara. Satu letupan besar kedengaran di Ankara, ibu negeri Turki dan jet-jet pejuang berlegar di ruang udara dan kejadian berbalas-balas tembakan tercetus di luar ibu pejabat tentera dan kenderaan-kenderaan menghalang dua laluan jambatan utama di Istanbul. Presiden Turki berkata dalam satu temu bual bersama di CNN, Turki mengutuk tindakan tersebut yang merupakan satu percubaan rampasan kuasa. Pejabat beliau menolak untuk mengulas mengenai keberadaan presiden tersebut dan hanya menyatakan beliau kini berada di lokasi yang selamat. Menurut agensi berita Dowan, askar-askar menghalang jalan masuk menuju lapang terbang Ataturk di mana 4 buah kereta kebal ditempatkan. 2 lagi kereta kebal dan sebuah kenderaan tentera ditempatkan di hadapan terminal VIP. Laporan tersebut menyatakan askar-askar telah memasuki menara lapangan terbang dan menghentikan semua penerbangan. Pihak tentera berkata ia merampas kawalan sepenuhnya untuk mengembalikan semula perintah perlembagaan, demokrasi, hak-hak manusia dan kebebasan bagi memastikan undang-undang dan perintah tersebut dilaksanakan di negara itu. Sementara itu, para penyokong parti AK mengepung sebuah kenderaan berperisai tentera APC di Istanbul awal hari ini selepas Presiden Turki Tuan Tayyip Erdogan menyeru rakyat untuk membuat bantahan jalanan dalam apa yang dikatakan rampasan kuasa tentera. Tentera Turki awal pagi ini berkata ia melaksanakan rampasan kuasa tetapi Presiden Tayyip Erdogan berikrar yang rampasan kuasa itu akan dihentikan. Jika rampasan kuasa itu berjaya terhadap Erdogan, ia merupakan pertukaran kuasa paling besar di Timur Tengah dalam beberapa tahun. Menukar sebuah negara sekutu Amerika Syarikat ketika peperangan masih berlaku. Namun jika gagal, rampasan kuasa itu tidak akan menstabilkan rantau tersebut. Tuan Erdogan bercakap dalam panggilan video dari stesen CNN Turki berkata mereka akan mengatasi hal ini. Seorang pegawai berkata Erdogan bercakap dari Marmaris di pantai Turki di mana beliau sedang bercuti. Erdogan seterusnya berkata beliau akan kembali ke Ankara. Perdana Menteri Binali Yildirim dan pegawai kanan lain berkata kerajaan akan terus menguasai pejabat. Yildirim dan para pegawai kanan lain menuduh penyokong tokoh terkemuka Amerika Syarikat dalang bagi cubaan rampasan kuasa ini. Image televisyen menunjukkan orang ramai mengibarkan bendera Turki berhimpun di dataran besar di bandar utama Istanbul dan Ankara bagi menunjukkan sokongan kepada kerajaan. Dalam sidang media bersama Setiausaha Negara Amerika Syarikat John Kerry dan Menteri Luar Rusia Sergei Lavrov berkata mereka berharap kestabilan dapat dicapai di Turki dan pertumpahan darah dapat dielakkan di negara itu. Tuan Kerry berucap semasa sidang media di Moskow selepas sehari mengadakan rundingan mengenai Syria dengan rakan sejawatannya dari Rusia berkata beliau tidak dapat mengulas lebih lanjut berikutan tidak mempunyai maklumat lanjut mengenai apa yang berlaku di sana. Dalam sidang media yang sama, Tuan Lavrov menggesa warga negaranya yang berada di Turki untuk tidak keluar dan menanti maklumat selanjutnya. Dalam pada itu, Jabatan Negara Amerika Syarikat juga mengarahkan warga negaranya di Turki untuk tidak berada di luar. Negara-negara lain turut mengarahkan langkah tersebut. Надо избегать любых кровопролитных столкновений и решать все вопросы в любом государстве, которые возникают исключительно в конституционном поле.
Dalam perkembangan lain, Setiausaha Negara Amerika Syarikat John Kerry berkata Washington dan Moskow telah mencapai persefahaman dalam langkah-langkah yang kini diperlukan untuk mengembalikan proses damai Syria. Menteri Luar Rusia juga berkata beliau dan Tuan Kerry telah membuat perkembangan mengenai Syria selepas perundingan bermula pagi kemarin dan berlanjutan sehingga waktu malam. 5 tahun perang saudara yang telah mengorbankan ribuan penduduk dan memaksa ribuan orang melarikan diri dari kediaman mereka, Rusia dan Amerika Syarikat merupakan negara luar yang memainkan peranan dan mempunyai pengaruh besar dalam konflik tersebut, namun objektif yang mereka masih bercanggah. Которым не будет пощады. Наша общая цель нарастить тот позитив, который был достигнут в рамках доставки гуманитарной помощи, гуманитарный доступ. Rusia yang menyokong Presiden Syria Bashar al-Assad dan memberikan bantuan ketenteraan dalam kempen menentang kumpulan pemberontak, manakala Amerika Syarikat mendakwa pemimpin Syria perlu meletak jawatan dan menyokong kumpulan pemberontak. Semasa sidang media bersama Menteri Luar Rusia Sergei Lavrov, Tuan Kerry mengulas dua masalah utama yang menjejaskan gencatan senjata tajaan antarabangsa di Syria, iaitu serangan yang dilancarkan oleh Nusra Front dan Al-Qaeda yang disifatkan beliau sebagai pengeboman diskriminasi oleh tentera Assad. With the intent of stopping altogether the indiscriminate bombing of the Assad regime and stepping up our efforts against al-Nusra. Perdana Menteri China Li Keqiang menggesa bagi kerjasama lebih di antara negara-negara Asia dan Eropah semasa sidang kemuncak Mesyuarat Asia Eropah ke-11 kemarin yang berlangsung di Ulaanbaatar Ibu Negeri Mongolia. Dalam ucapan tersebut, Tuan Lee turut meluahkan rasa simpati beliau kepada mangsa serangan di Bandar Nice, Perancis dan keluarga mangsa yang terlibat dan mengutuk serangan pengganasan tersebut. Semasa mesyuarat tersebut, beliau mengemukakan 3 cadangan untuk menggalakkan kerjasama Asia Eropah, termasuk melakukan kerjasama yang lebih inovatif, mewujudkan lebih banyak tentera pemacu dan meningkatkan pertukaran kebudayaan. Dengan menggesa negara-negara untuk membuat pembaharuan konsep kerjasama Asia Eropah, beliau menggesa semua pihak untuk mempunyai kesedaran tentang masa depan bersama dan tanggungjawab bersama menjalankan dialog dan kerjasama untuk menangani secara berkesan dengan cabaran serantau dan menghalang kekacauan politik. 贫富强弱都要遵法守则，反对曲解国际法，反对双重标准，应遵守地区达成的规则，以和平方式、政治手段解决分歧争端，而不是挑起冲突和对抗。 Perdana Menteri itu juga menggesa semua pihak untuk bersama-sama menjaga keamanan perintah antarabangsa selepas Perang Dunia Kedua, menjauhi perang dingin dan berusaha untuk membuat perintah antarabangsa dan sistem tadbir urus global yang lebih adil dan saksama. Tuan Lee berkata China sentiasa melindungi keamanan dunia, perintah antarabangsa dan kedaulatan undang-undang dan keamanan dan kestabilan serantau. Beliau juga menggesa semua negara berkaitan untuk mempercepatkan membina pasaran Eurasia yang lebih inklusif dan menggalakkan perdagangan dan pelaburan bebas. Beliau turut menggesa semua pihak untuk mengukuhkan pertukaran budaya dan rakyat dengan rakyat dan berkata semua negara perlu meletakkan lebih banyak usaha dalam pertukaran pendidikan, teknologi, kebudayaan, pelancongan dan keusahawanan. 文明之间的对话，扩大教育、科技、文化、旅游、青年及创业等领域的交流。李克强指出，今年上半年面对诸多国内外挑战，中国经济平稳运行。 Sementara itu, Menteri Luar Perancis Jean-Marc Ayrault berkata di sampingan sidang kemuncak ASEM di Mongolia kemarin, lebih banyak kerjasama antarabangsa diperlukan berikutan serangan yang mengorbankan 84 orang di Nice. Seorang lelaki bersenjata memandu truk dan merempuk orang ramai semasa melihat persembahan bunga api Hari Kebangsaan Perancis di French Riviera, Bandar Nice semalam. Kejadian tersebut mengorbankan sekurang-kurangnya 84 orang dan mereka yang cedera dilaporkan ramai dalam apa yang disifatkan oleh Presiden negara itu François Hollande sebagai serangan pengganas. Compassion and solidarity to France and conscious to do more against terrorism, more cooperation, and you can read that in the declaration of the meeting. Menteri Luar Perancis berkata beliau telah menerima banyak sokongan daripada rakan-rakan perwakilan susulan berita serangan tersebut. Penyerang tersebut dikenal pasti berusia 31 tahun dan berasal dari Perancis yang dilahirkan di Tunisia. Penyerang itu juga melepaskan tembakan ke atas orang ramai sebelum pihak polis menembaknya mati. Menurut sumber, penyerang tersebut mempunyai rekod jenayah yang biasa. Conscious that it's necessary to have a fight nor stronger against terrorism.
Presiden Perancis François Hollande menjelaskan kira-kira 50 orang sedang bergelut nyawa susulan serangan yang mengorbankan sekurang-kurangnya 84 orang di negara itu. Beliau menjelaskan perkara tersebut selepas melawat mangsa serangan di sebuah hospital di Bandar Rivera, Perancis. Tambah beliau, terdapatnya ramai warga asing dan kanak-kanak yang terbunuh dan memberi amaran mengenai perjuangan menentang kumpulan-kumpulan pengganas akan berjalan lama kerana mereka akan terus melancarkan serangan ke atas kumpulan terbabit. Parce que c'est une ville mondialement connue, l'une des plus belles villes de la planète. Pourquoi le 14 juillet? Parce que c'est la fête de la liberté. Presiden François Hollande menyifatkan tindakan pengganas oleh musuh itu bertekad untuk menyerang semua negara-negara yang berkongsi nilai-nilai Perancis. Pembunuhan ketiga secara besar-besaran di barat Eropah dalam masa 8 bulan itu mencetuskan kebimbangan di seluruh benua itu yang sebelum ini sedang bergelut dengan cabaran-cabaran keselamatan dari penghijrahan besar-besaran, pembukaan sempadan dan kumpulan radikal IS. En urgence absolue, c'est-à-dire entre la vie et la mort. Parmi ces victimes, il y a des Français, il y a aussi beaucoup d'étrangers, venus là encore de tous les continents. Ikuti berita terbangsa selanjutnya dalam berita dunia selepas ini. Ratusan penduduk Uganda yang terjejas akibat pertempuran yang meletus di Juba, ibu negeri Sudan Selatan baru-baru ini berkumpul di pinggir Juba bagi menanti untuk dipindahkan oleh tentera negara itu. Agensi Pelarian PBB berkata sekurang-kurangnya 36,000 orang telah kehilangan tempat tinggal selepas pertempuran di antara tentera yang taat kepada Presiden Sudan Selatan dan saingannya menjerumuskan negara itu ke kancah krisis terburuk sejak Perang Saudara 2 tahun berakhir. Juba mula dilihat tenang sejak Isnin lalu apabila Presiden Kiir dan Presiden Riek Machar mengarahkan tentera mereka untuk meredakan pertempuran. Namun para penduduk masih tegang dan kebanyakan warga asing telah meninggalkan negara itu. Gunshots were all over our houses. They're just shooting everyone. Keganasan itu telah menimbulkan kebimbangan terhadap kegagalan perjanjian damai hampir 1 tahun itu sepatutnya menamatkan perang saudara etnik 2 tahun di antara Tuan Kiir dan penyokong Machar. Ramai warga asing telah dipindahkan dari Sudan Selatan, negara terbaharu di dunia yang masih belum pulih dari perang saudara yang meletus pada tahun 2013 yang mengorbankan ribuan orang dan menyebabkan lebih 2.5 juta meninggalkan kediaman mereka. The soldiers are standing in front of the shop. They are just telling people to break. Agensi berita rasmi Korea Utara KCNA melaporkan seorang pembelot Korea Utara yang tinggal di Korea Selatan telah ditangkap di utara kerana bersebahat dengan agensi perisikan Seoul untuk menculik kanak-kanak Korea Utara. Rakaman video oleh KCNA menunjukkan Ko Hyun Chol berusia 53 tahun mengaku cuba untuk menculik 2 kanak-kanak perempuan yatim Korea Utara dan membawa mereka ke Korea Selatan. Menurut KCNA, Ko berkata dia telah dihantar oleh Perkhidmatan Persikan Kebangsaan Korea Selatan NIS ke Bandar Sempadan Cina Dangdong untuk menculik anak-anak yatim dari Korea Utara. Dia ditahan selepas menyeberangi sungai ke Korea Utara dari China pada bulan Mei lalu. Ko berkata ia melarikan diri dari Korea Utara pada tahun 2013 dan menetap di China selama setahun sebelum tiba di Korea Selatan pada 2014 terpedaya dengan ejen NIS yang beroperasi di China berhampiran sempadan dengan utara. Laporan itu dibuat selepas Korea Utara menuduh NIS untuk menculik 13 orang bekerja di sebuah restoran yang dikendalikan oleh Korea Utara di China pada bulan April lalu. Laporan 8 penjenayah merompak sebuah kapal layar mewah semasa waktu subuh kemarin ketika kapal tersebut berlayar di sepanjang sungai Amazon dekat bandar Iquitos, Peru. Menurut media setempat, penumpang yang terdiri daripada 20 warga Amerika, 2 warga New Zealand dan 2 warga Peru berada di dalam kapal layar Amazon Discovery tersebut ketika rompakan berlaku. Media setempat berkata terdapatnya maklumat yang bercanggah di mana 6 pelancong pada awalnya dikenal pasti sebagai warga Austria kini dilaporkan sebagai warga Australia. Bagaimanapun tidak ada penumpang yang cedera.
El asalto ha sido a las 3 de la mañana. Pengawal pantai Iquitos membawa mereka ke Balai Polis Iquitos untuk memberikan kenyataan mengenai rompakan tersebut. Pihak berkuasa kini masih mencari penjenayah tersebut yang mungkin berada berdekatan dengan bandar dan laluan sungai. Media setempat melaporkan sejumlah $20,000 telah dicuri daripada penumpang kapal layar itu. 30 turistas, no hay daños personales, únicamente ha habido robo de material, ¿no? Lebih 300 anggota bomba berusaha memadam kebakaran hutan yang merebak lebih 78 hektar selatan California. Kebakaran berlaku sebelum pukul 4.30 petang waktu setempat di kawasan Tasik Sherwood, wilayah Ventura, kira-kira 64 km barat Los Angeles. Beberapa buah agensi tiba di tempat kejadian untuk mengawal kebakaran dengan bantuan helikopter dan pesawat yang membawa air. Para pegawai berkata tidak ada struktur yang terancam, tetapi kebakaran tersebut mungkin menghampiri tempat tinggal penduduk. China menjalankan ujian kereta api kelajuan tinggi kemarin di mana kelajuan kereta api tersebut mencecah 420 km sejam di Bandar Zhengzhou, wilayah Henan, tengah China. Ketika dua buah kereta api berlalu antara satu sama lain semasa kelajuan 420 km sejam, ia mencapai seperti kelajuan kapal terbang. Seorang pakar berkata aliran udara yang tercipta dari kelajuan yang tinggi akan memberi kesan yang besar ke atas kereta api. Hasil ujian tersebut masih dalam pengiraan dan penelitian. Ujian tersebut yang merupakan pertama kali seumpamanya di dunia akan memberikan maklumat bagi kajian akan datang. 所以呢，这次的高速交汇实验呀，也是。 Dengan itu, sekian berita dunia. Kami akan memuatkan lagi beberapa perkembangan dan pergolakan dunia menerusi berita dunia yang disiarkan selepas berita nasional pada pukul 8 malam nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.